Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni adalah hasil kiriman email daripada penonton. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni adalah hasil kiriman email daripada Apai. Bagi anda yang baru di channel ni mungkin tak pernah dengar nama Apai, tapi bagi penonton yang dah biasa menonton di channel ni pasti dah kenal siapa Apai. Apai adalah salah seorang penonton yang selalu hantar email dekat saya berkongsi kisah seram di channel ni. Apai adalah orang Sarawak berbangsa Iban. Kisah ni berlaku pada tahun 2011. Apai dah lama tak pergi memburu. Masa tu Apai dah sibuk bekerja lah. Jadi pada satu hari ni Apai dia dapat cuti. Jadi Apai buat keputusan untuk guna hari cuti dia tu untuk pergi memburu. Dalam kisah-kisah sebelum ni yang Apai ceritakan, biasanya Apai kalau pergi memburu, dia akan naik boat menggunakan jalan air. Tapi kali ni dia naik 4x4, dia naik pacuan 4 roda. Dan Apai menuju ke satu tempat yang tak pernah dia pergi. Biasa kalau Apai cerita kisah seram masa memburu, mesti lalu dekat Sungai Rajang. Dan pasti dia akan pergi memburu di anak Sungai Rajang, di hutan-hutan sekitar anak Sungai Rajang tu. Tapi kali ni Apai pergi ke salah satu anak sungai di Kapit, Sarawak. Dan Apai pergi seorang diri. Sebelum berangkat, Apai sediakanlah apa yang patut. Dia bawa bekalan makanan, Apai bawa lampu yang dekat atas kepala tu. Lepas tu Apai bawa senapang, peluru semua. Dan Apai bawa jala sebab dia nak menjala ikan. Bila semua kelengkapan dah cukup, Apai pun mula bergerak menaiki pacuan 4 roda dia menuju ke salah satu anak sungai di Kapit, Sarawak. Apai bertolak daripada rumah pada pukul 2 petang pada masa tu. Setelah 2 jam lebih Apai memandu, akhirnya Apai pun tibalah di anak sungai di Kapit, Sarawak tu. Itulah first time Apai menjejakkan kaki dekat situ. Apai tengok sungai tu sangat cantik. Sungai tu mempunyai saiz yang sederhana dan air yang sangat jernih. Memang sangat sesuai kalau orang nak berkelah dekat situ. Lepas Apai dah ambil semua barang-barang keperluan memburu tu, Apai pun mulalah berjalan. Berjalan di tepi anak sungai tu. Apai berjalan dengan perlahan. Sebab keadaan dekat situ agak licin. Sambil berjalan tu, mata Apai liar memandang ke kiri dan juga ke kanan. Manalah tahu kalau ternampak ada haiwan buruan yang dicari. Bila Apai sampai dekat satu lubuk yang dalam, air dia dalam dan berwarna kebiru-biruan. Dekat kawasan tu lah, dekat kawasan semak di kawasan lubuk tu. Apai ternampak di kawasan semak tu ada ekor binatang. Cuma nampak ekor aje. Dan bila Apai nampak aje ekor tu, Apai kenal binatang apa benda tu. Ekor tu adalah milik seekor kijang. Tapi pada masa tu Apai ragu-ragu nak tembak. Sebab biasanya kalau binatang tu duduk dalam posisi macam tu, nak tembak mati susah. Kalau setakat nak tembak bagi cedera, lepas tu haiwan tu lari, boleh. Tapi kalau nak tembak sekali bagi mati susah. Pada masa tu Apai mula menilai keadaan sekeliling. Arah hembusan angin semua Apai ambil kira. Sebab kalau arah angin tak berapa cantik, maknanya arah angin daripada Apai menuju ke arah kijang tu, kemungkinan kijang tu akan boleh tahu kehadiran Apai. Sebab haiwan ni, deria bau dia tak macam kita. Deria bau dia tajam. Jadi daripada jauh dia dah boleh hidu. Bila dia hidu kehadiran manusia, dia akan lari. Disebabkan tiupan angin tak berapa cantik pada masa tu, Apai ambil keputusan untuk tembak. Masa tu dah pukul 5 petang. Apai pun tembak. Bunyi tembakan bergema dekat dalam hutan tu. Dan selepas tembakan tu, Apai tak dengar pun bunyi kijang tu lari. Apai dah mula gembira pada masa tu. Sebab Apai tahu tembakan dia tadi tu berhasil. Maknanya kijang tu memang dah mati dekat situ. Sebab kalau kijang tu masih hidup, mesti kijang tu lari. Tapi tak ada dengar bunyi benda berlari. Apai dengan hati yang gembira mula melangkah menuju ke arah kijang tadi. Daripada jarak beberapa meter, Apai dah boleh nampak ada seekor kijang jantan terbaring atas tanah berlumuran dengan darah. Masa ni ada perkara pelik yang berlaku. Bila Apai dah hampir nak sampai dekat bangkai kijang tu, tiba-tiba datang satu bau. Bau yang sangat wangi. Bila Apai terhidu bau wangi tu, Apai segera memandang ke arah sekeliling kawasan tu sebab dia nak cari daripada mana datangnya bau wangi tu. Sedang Apai pandang sekeliling tu, Apai ternampak ada satu pondok kecil tak jauh daripada bangkai kijang tu.
Pondok tu memang sangat buruk, memang dah lama terbiar. Atap pondok tu semuanya dah roboh. Tiang-tiang lantai-lantai dia dah kebanyakannya dah reput, dimakan anai-anai. Bila Apai terpandang pondok buruk tu, bulu roma Apai serta-merta meremang. Apai tahu, pada masa tu memang ada satu benda yang tak kena. Ada benda yang cuba ganggu dia pada masa tu. Tapi Apai buat tak tahu je lah. Apai tengok aja dekat bangkai Kijang ni. Pada mulanya, rancangan asalnya, Apai nak bawa Kijang tu balik dekat pacuan 4 roda dia lah. Lepas tu masuk balik dekat situ, sambung memburu. Tapi bila Apai fikir balik, baik dia pergi dulu. Dia pergi cari lagi binatang buruan, menjala ikan ke apa. Lepas tu masa nak balik tu, barulah dia ambil Kijang tu balik dekat pacuan 4 roda dia. Jadi Apai buat keputusan untuk tinggalkan dulu Kijang tu dekat situ. Dalam email kiriman Apai bagi tahu pada masa tu datang satu perasaan tamak dalam diri dia. Lepas dah berjaya tembak Kijang tu, dia nakkan lebih lagi hasil buruan. Tak kisahlah apa haiwan sekalipun, katak ke, ikan ke, ataupun ada lagi terjumpa pelanduk dekat depan ke. Itulah perasaan yang Apai alami pada masa tu. Dan Apai buat keputusan untuk pergi ke hulu sungai. Tapi sebelum Apai bergerak ke hulu sungai, Apai potong beberapa pohon kecil dan dia pacakkan di sekeliling Kijang yang ditembak tadi tu. Tujuan Apai buat macam tu sebab nak lindung Kijang tu daripada dimakan oleh musang. Musang tanah ataupun musang pandan. Lepas Apai dah siap buat semua benda tu, barulah Apai bergerak menuju ke hulu sungai. Bila Apai dah sampai dekat satu spot yang dia rasakan sesuai untuk menjala, Apai pun mulalah menjala. Banyak juga Apai dapat pada masa tu. Tapi katanya Apai, ikan-ikan yang dia dapat tu saiz dia tak adalah besar sangat, tapi banyak. Bila dah dapat tu, Apai pun letaklah dalam bekas simpanan ikan. Masa tu bekas tempat mengisi ikan tu dah separuh, banyak ikan dalam tu. Bila Apai dah selesai letak ikan dalam bekas simpanan tu, Apai pun berhenti sekejap. Berhenti sebab dia nak nyalakan lampu, lampu yang dekat kepala dia tu. Bila lampu dekat kepala dia dah menyala, Apai pun sambunglah menjala dan dapat banyak lagi ikan. Bila Apai dah dapat ikan tu, Apai pun buka balik bekas simpanan ikan ni dan isi lagi ikan, tambah lagi. Dan kali ni dah nak hampir penuh. Bila Apai tengok bekas simpanan ikan tu dah nak penuh, Apai pun teruskan perjalanan dia. Sehinggalah Apai ni sampai ke sebuah jeram. Masa tu dah pukul 7 lebih, memang dah gelap pada masa tu. Apai buat keputusan untuk berehat dulu dekat situ. Jadi sambil-sambil berehat tu, Apai bukalah dia punya bekas simpanan ikan ni. Dia nak tengoklah hasil tangkapan tadi. Tapi bila Apai buka bekas simpanan ikan tu, Apai terkejut. Sepatutnya ikan dalam bekas simpanan tu dah nak penuh. Tapi sekarang ni bila dia tengok, ikan tinggal separuh je. Apai mula rasa tak sedap hati. Dia tahu ada benda yang cuba permainkan dia pada masa tu. Dan pada masa tu Apai rasa tak puas hati sebab dipermainkan. Tapi nak buat macam mana benda dah jadi macam tu? Tak apalah. Apai pun ambil lah bekalan makanan dia. Dia buka dan dia makan. Pada masa tu Apai bawa nasi. Bawa nasi, lepas tu ada sardin dan juga kari ayam. Laju Apai makan pada masa tu sebab dia nak sambung berburu lagi. Lepas dah siap makan, Apai minum pula kopi, kopi suam. Bila dah selesai makan, Apai pun mulalah berjalan. Berjalan menghilir sungai. Sambil-sambil berjalan tu, Apai menyuluhlah ke kiri dan kanan. Apai nak cari katak pada masa tu sebab di kiri kanan sungai memang banyak terdengar bunyi suara katak. Tapi yang peliknya, bila Apai suluh, satu katak pun tak nampak. Apai dah banyak kali berburu. Tak kira lah berburu Kijang ke, tangkap katak ke, menjala ke, tapi tak pernah jadi macam ni. Biasanya kalau bunyi katak banyak, memang banyaklah bila suluh. Mata katak tu terpantul kan, cahaya lampu terpantul dengan mata katak. Tapi kali ni tak ada seekor pun katak yang dia nampak. Masa tu Apai baru tersedar. Dia sekarang ni sedang berada di satu kawasan yang keras. Serta-merta perasaan tak puas hati Apai tadi, perasaan tertanya pasal ikan dia tinggal separuh tu, serta-merta hilang. Dan perasaan tu semua digantikan dengan perasaan takut. Bermula daripada situ, Apai dah tak cari dah, tak suluh dah. Tak cari dah katak. Yang Apai fikir hanyalah nak balik pada masa tu. Apai pun mula berjalan laju, menghilir sungai. Sedang Apai berjalan ke hilir sungai tu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Pada masa tu sekali lagi Apai berasa takut. Sebab anak sungai tempat dia berburu tu terletak di hutan bukit. Apai sedar pada masa tu dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Sebab kalau anak sungai terletak di hutan bukit, tambahan lagi ada hujan yang sangat lebat macam tu, paras air di anak sungai tu boleh naik dengan mendadak dan disertai dengan arus yang laju.
Dalam keadaan kelam kabut dan juga ketakutan pada masa tu, tiba-tiba Apai terdengar di belakang dia seolah-olah ada satu benda yang besar terjun dalam air. Apai cepat-cepat berpaling dan menyuluh ke arah bunyi tu. Tapi bila Apai suluh, tak nampak pun air sungai itu berkocak. Apai dah mula berdebar. Apai tahu memang ada benda tak kena. Apai pun toleh semula ke depan dan terus berjalan. Dan pada masa tu, sekali lagi Apai dengar benda yang sama. Seolah-olah ada satu benda yang besar, benda yang berat, terjatuh dalam air. Kali ni Apai dah tak toleh belakang. Apai teruskan berjalan. Tapi pada masa tu, tiba-tiba Apai terjatuh. Masa Apai jatuh tu, bekas simpanan yang berisi ikan yang Apai pegang, tiba-tiba terlepas dan terus hanyut dibawa oleh arus sungai. Apai betul-betul rasa marah dan rasa tak puas hati pada masa tu. Apai cepat-cepat bangun, dia ambil senapang dia, dia isi peluru, dia halakan muncung senapang ke langit dan dia tembak. Pom, dia tembak. Memang bergema bunyi tembakan dia dalam hutan pada masa tu. Bila Apai dah lepaskan tembakan tu, Apai rasa sedikit lega. Hilang sikit rasa takut dia tadi. Lepas tu Apai teruskan perjalanan. Pada masa tu Apai dah hampir nak sampai dekat tempat kijang yang ditinggalkan tadi. Daripada jarak 50 meter, Apai masa tu tersuluh bangkai tu. Dan berhampiran dengan bangkai tu, Apai nampak ada banyak cahaya yang terpantul. Seolah-olah benda yang berkilat. Ada banyak di sekitar kawasan bangkai kijang tadi. Apai rasa pelik lah pada masa tu. Apa benda pula ni? Apai pun terus berjalan. Berjalan menghampiri bangkai kijang tadi. Dan pada masa tu barulah Apai nampak apa sebenarnya yang memantulkan cahaya daripada lampu di dahi dia. Rupanya kawasan tu adalah kubur lama. Dan benda-benda yang memantulkan cahaya tadi adalah tempayan ataupun tajau dalam bahasa Iban. Memang dah jadi amalan masyarakat Iban. Bila seseorang tu mati, barang-barang berharga si mati akan diletakkan berhampiran dengan kubur. Termasuklah tempayan. Tempayan pun salah satu benda yang berharga juga. Jadi memang dekat kawasan tu sebenarnya ada banyak tempayan. Dan tempayan tu semua jadi berkilat disebabkan hujan lebat. Sebab itulah Apai nampak ada banyak cahaya yang terpantul berhampiran dengan bangkai kijang tadi. Sebab semua tempayan tu dah basah ditimpa hujan. Dan satu lagi yang memeranjatkan Apai adalah pondok. Tadi masa dia datang, dia nampak ada satu je pondok buruk kan. Sekarang ni penuh pondok buruk di kawasan tu. Apai dah mula rasa ketakutan pada masa tu. Sebab siang tadi, lepas dia tembak kijang tu, dia pergi tengok, memang tak ada apa-apa, cuma ada satu pondok buruk je. Satu tempayan pun dia tak nampak di kawasan tu. Tiba-tiba sekarang ni jadi banyak pula tempayan. Dan ada banyak pula pondok buruk di kawasan tu. Masa tu Apai langsung tak sentuh bangkai kijang tadi. Sebab sebenarnya bangkai kijang tu terletak betul-betul di atas satu kubur ni. Apai risau kalau dia ambil juga bangkai kijang tu, akan ada benda yang ikut dia balik ke rumah. Sebelum Apai berjalan meninggalkan kawasan tu, Apai ambil satu pohon kecil ni. Dia cantas pokok kecil, dia buang dahan semua dan dia pacakkan dengan cara yang terbalik. Memang dah banyak kali kita dengar Apai cerita pasal petua ni. Itulah petua yang diamalkan oleh masyarakat Iban untuk nak mengelakkan benda-benda tak elok ikut dia orang balik ke rumah. Lepas Apai dah buat macam tu, dia pun sambunglah berjalan menuju ke arah pacuan 4 roda dia untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan daripada tempat bangkai kijang tadi nak menuju ke arah pacuan 4 roda dia, memang jangan cakap lah. Apai kata seolah-olah ada ramai orang di kiri kanan dia sedang memandang ke arah dia. Apai buat tak tahu je. Dia terus saja berjalan. Bila Apai rasa seolah-olah diperhatikan tu, Apai memang tak pandang lah ke arah benda-benda tu. Sebab dia risau. Nanti kalau dia tengok, dia takut dia pengsan. Kalau dia pengsan dekat anak sungai tu susah. Sebab air sungai memang sedang naik pada masa tu. Bila Apai dah sampai dekat pacuan 4 roda dia, Apai pun mula memandu. Memandu keluar daripada kawasan tu. Apai memandu dengan berhati-hati. Sebab jalan tu adalah jalan balak. Memang licin lah kalau hujan. Sepanjang memandu nak keluar daripada kawasan hutan tu, Apai langsung tak pandang dekat cermin pandang belakang. Sebab pada masa tu, Apai masih lagi rasa seperti diperhatikan. Samalah dengan tingkap di kiri dan kanan dia. Apai rasa seolah-olah dikepung pada masa tu. Apai cuma memandang ke arah depan saja. Apai sendiri pun berasa pelik. Sebab memang daripada kecil lagi dia dah memburu. Dah ikut atuk dia, moyang dia pergi memburu. Dan dah banyak sangat benda-benda pelik yang dia nampak. Tapi pengalaman yang dia alami pada malam tu lain. Ketakutan yang dia rasa pada malam tu berbeza daripada pengalaman sebelum ni. Dan Apai rasa itulah hutan yang paling keras yang dia pernah masuk. Bila Apai dah sampai dekat rumah, Apai terus mandi dan tidur. Apai terima hakikat lah pada masa tu.
Dia balik dengan tangan yang kosong. Tak dapat walaupun seekor ikan pada masa tu. Dan bila Apai fikir balik, patutnya dia bawa balik aja kijang yang tadi. Kijang yang mula-mula dia tembak tadi. Tapi dia terlalu ikutkan perasaan tamak dia. Keesokan harinya, Apai pergi ke sebuah rumah di kampung dia. Rumah milik seorang lelaki tua yang mempunyai banyak pengalaman memburu dan masuk hutan. Apai pun ceritalah apa yang berlaku dekat dia. Dia pergi ke salah satu anak sungai di Kapit, Sarawak. Lepas tu macam ni, dia ceritalah semua. Bila orang tua tu dengar cerita Apai, orang tua tu pun bagi tahu dia sebenarnya tahu hutan mana yang dimaksudkan oleh Apai. Dan orang tua tu cakap, kalau betul lah Apai masuk ke kawasan tu, bermaksud Apai adalah orang pertama yang masuk ke hutan tu setelah 30 tahun. Maknanya dah 30 tahun orang tak pernah menjejakkan kaki ke kawasan tu. Apai pun bagi tahulah orang tua tu, dia tak tahu sebenarnya pasal hutan tu. Dia cuma masuk untuk memburu saja. Orang tua tu pun sambung cerita, sebenarnya dekat dalam kawasan hutan tempat Apai pergi memburu tu, tempat Apai tembak kijang tu, dulu sebenarnya ada satu rumah panjang dekat situ. Ramailah orang hidup dekat situ. Tiba-tiba satu hari ni, rumah panjang tu terbakar dan tak ada seorang pun yang selamat. Apa yang peliknya, macam mana semua orang boleh mati dekat situ? Seorang pun tak boleh keluar daripada rumah panjang tu. Kalau nak ikutkan memang langsung tak logik. Macam mana perkara tu boleh berlaku sampai sekarang ni masih menjadi misteri. Dan orang tua tu pun menambah lagi. Dia sendiri pun ada kisah dia sendiri, pengalaman dia sendiri semasa berada di hutan di anak sungai Kapit, Sarawak tu. Kisah kedua ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton yang bernama Hana. Kisah ni berlaku di Sabak Berenam sekitar tahun 80-an. Masa tu Hana kecil lagi, umur dia baru 5 tahun. Pada masa tu, Hana, mak dia dan juga ayah dia berada di kampung. Rumah atuk sebelah mak Hana. Rumah atuk sebelah mak dan juga rumah atuk sebelah ayah Hana dekat aja. Diorang ni dua-dua orang Sabak Berenam. Jarak antara rumah kedua-dua atuk Hana ni hanyalah 20 minit. Mengambil masa 20 minit menaiki motor. Maknanya tak berapa jauh lah. Pada satu malam ni, Hana ikut mak ayah dia naik motor. Naik motor daripada rumah atuk sebelah mak pergi ke rumah atuk sebelah ayah. Diorang pun bonceng lah motor tu tiga beranak. Bila dah sampai dekat rumah atuk sebelah ayah ni, Hana pun tunggulah. Tunggu orang-orang tua ni bersembang. Ayah Hana bersembang dengan atuk Hana. Mak Hana pun bersembang. Punyalah lama diorang ni bersembang. Lebih kurang pukul 11 malam, barulah diorang bertiga ni nak balik semula ke rumah atuk Hana yang sebelah mak. Diorang bertiga pun naiklah motor. Ayah Hana bawa motor, Hana duduk kat tengah dan mak Hana duduk dekat belakang. Tangan kiri mak Hana pada masa tu pegang ayah Hana. Dan tangan kanan mak Hana memangku Hana. Hana duduk di posisi sebelah kanan mak dia. Maknanya kepala Hana ni berada di bahu mak dia memandang ke belakang. Diorang bertiga pun mulakanlah perjalanan. Masa dekat atas jalan tu memang dah tak ada kenderaan dah. Dah tak ada motor, dah tak ada kereta atas jalan. Keadaan sekeliling pun dah sunyi. Sepanjang perjalanan tu, atas motor tu, Hana kadang-kadang dia pandanglah ke sebelah tepi. Tengok pemandangan kampung tu pada waktu malam. Dan kadang-kadang dia pandang balik ke belakang. Sampai di satu kawasan ni, bila Hana pandang dekat belakang, Hana nampak dekat bahu mak dia, dekat dengan muka dia, ada satu tangan yang memegang belakang mak dia. Tangan tu pucat. Pucat dan ada jari-jari yang runcing. Tapi pada masa tu Hana baru 5 tahun. Hana fikir tangan tu adalah tangan mak dia. Hana buat tak tahu je lah. Hana pun pandang balik dekat tepi. Tengok pemandangan kampung pada waktu malam. Tapi pada masa tu barulah Hana terfikir. Tangan mak dia belah kiri pegang ayah dia. Dan tangan kanan mak dia sedang pangku dia pegang kepala dia macam ni. Jadi tangan siapa tadi yang ada dekat belakang badan mak dia? Bila Hana tengok balik dekat belakang mak dia, Hana tengok tangan tadi dah tak ada. Tapi bila Hana dah sampai dekat rumah atuk sebelah mak dia, Hana langsung tak cerita dekat siapa-siapa pasal tangan tu. Dia seolah-olah lupa pasal kejadian tu. Bila Hana dah besar, barulah Hana teringat balik pasal tangan tu. Dan bila Hana ceritakan balik dekat mak dan juga arwah ayah dia, memang diorang dah tak ingat. Tapi katanya arwah ayah Hana, di kawasan tu dulu memang ada satu pontianak. Dan pernah masuk dalam buletin TV3 sekitar tahun 90-an. Mungkin tangan yang Hana nampak tu adalah tangan pontianak. Bila Hana dengar apa yang arwah ayah dia cerita, Hana rasa bersyukur. Sebab dia cuma nampak tangan. Kalau dia nampak keseluruhan tubuh pontianak tu, tak tahulah apa yang jadi pada dia.
Setakat tu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.